Assalamualaikum dan hai semua. Bersama saya sekali lagi Aslin dan Nasir dalam program Sembang Politik yang dibawakan khas oleh MMTV. Kali ini saya jangkakan lebih panas bagi menjawab segala tomahan dakwa-dakwi daripada pihak Pakatan Harapan sebelum ini, yang mana kita telah memanggil YB Fahmi Fadzil, iaitu ahli Parlimen Lembah Pantai, dan juga pengarah komunikasi PKR yang mendakwa Bersatu adalah pengkhianat. Mereka yang lompat parti ini ibarat seperti masuk ke liang lahat politik. Jadi saya bawakan kepada anda hari ini iaitu Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna merangkap Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Datuk Rosul Wahid. Selamat datang ke studio kita, Datuk. Terima kasih kerana jemput saya untuk hadir ke Ya, MMTV. Okey. Jadi untuk pengetahuan pelayar utusan online dan juga Kosmo Online, Datuk Rosul Wahid ni sebenarnya seorang yang lantang. Kita bagi je apa-apa isu untuk menjawab, sama ada isu politik, kementerian. Datuk memang steady. Okey, sebab tajuk kita hari ini tajuknya agak panas. Siapa rampas siapa, Datuk? Tapi Datuk okey, tak ada masalah. Kita nak buat live pun Datuk okey. Pegawai dia yang takut sebab dengan kenyataan ialah sebab Datuk jenis yang lantang bersuara. Jadi untuk makluman anda, Datuk Rosul pernah menjadi Setiausaha Badan Perhubungan UMNO di bawah kepimpinan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Idris Jusof. Pernah juga dilantik sebagai Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar, Usahawan dan Koperasi di bawah kepimpinan Menteri Besar Datuk Ahmad Said. Datuk ni sebenarnya orang kuat UMNO. Ya, betul. Saya nak tanya satu soalan cepu emas pagi ni. Datuk masih sayangkan UMNO? Ya, saya sayang UMNO. Tapi that's something lah untuk kita lakukan kerana tujuan kita sebagai wakil rakyat dan juga yang berhormat membantu rakyat. Saya punya pengalaman dalam politik ni tak banyak, tapi quite colourful. Pembangkang sepenggar, esko sepenggar, wakil rakyat peribet sepenggar, tak bertanding sepenggar. Macam-macam ya. Alhamdulillah. Okey, sekejap lagi kita akan kupas lebih panjang tentang isu tersebut. Untuk soalan pertama saya kepada Datuk. Setahun sudah memegang portfolio di Kementerian KPDN HDP ya. Jadi bagaimana pencapaian Datuk di peringkat kementerian setakat ini? Pencapaian di peringkat kementerian alhamdulillah membanggakan. Semalam ataupun kemarin kita sambut 365 hari kita di kementerian. Jadi nampaknya apa yang kita rancang, apa yang telah dilaksanakan sejak 365 hari yang lalu nampak memberi kesan. Dan hari ini tak terdengar lagi suara-suara yang mengatakan barang mahal, barang naik harga, barang susah nak dapat, ada komplot skosowok dan sebagainya. Berkurangan. Berbeza dulu bila ayam naik dia bising, bila bawang naik dia bising. Jadi suara tu ada, tapi saya nampak rakyat memahami bila ada masalah kita turun. Turun. Contohnya masa isu bawang yang harganya sampai 25 kilo, 25 ringgit sekilo. Jadi kita turun, kita tahu bahawa betul ada, dan saya nampak rakyat berperhati. Bila tengok pegawai kita turun, kuasa kita turun, jadi kita tahu mana rakyat sedar, kerajaan sedar apa yang berlaku. Walaupun harga barang tu tak turun pun, tapi rakyat nampak kita buat kerja. Jadi dan rakyat faham bahawa harga barang ini disebabkan oleh supply and demand. Barang banyak, permintaan kurang, jadi murah. Barang tidak ada, permintaan tinggi, jadi mahal. Itu normal. Jadi rakyat faham, cuma rakyat nak nampak bahawa kita ni bekerja. Kemudian isu datang COVID. Bila datang COVID-19, isu tapai muka. Daripada RM2, kita turun sehingga hari ini 5%. Jadi rakyat berhati. Kemudian isu sanitizer. Kemudian isu barang makanan, gula di Kedah dikatakan berkurangan. Kita terus bila dapat maklumat, sekarang ni maklumat mudah. Ada yang direct pada saya, ada yang atas Facebook, ada yang melalui WhatsApp. Kita pun terus kontak pegawai kita di Kedah. Betul tak betul benda ni? Itu betul. Betul benda ni betul. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita boleh beri tambah kota kepada syarikat yang dah beroperasi. Hari ni kita buat tindakan segera sebut, saya nampak rakyat berperhati. Hari ni alhamdulillah isu-isu berkaitan dengan kepenggunaan
dah mula berkurangnya. Maksudnya pertama kali Datuk memegang jawatan di peringkat kementerian berjaya. Alhamdulillah. Sekarang ni bukan saya seorang, kita dengan satu grup, dengan menteri yang baik, dengan pegawai yang berhemah, dengan pejabat-pejabat awam di kementerian kita yang bertanggungjawab. Itu sebenarnya yang menjadi sebab kita bekerja secara pasukan. Okey. Bukan bekerja seorang. Jadi macam mana pula di peringkat parlimen? Maksudnya di Hulu Terengganu, macam mana aktiviti Datuk? Datuk balik seminggu sekali ke, sebulan sekali ke? Sebab sekarang kan PKP, jadi pergerakan Datuk tu macam mana? Setakat ni saya balik seminggu sekali. Every week saya balik, saya drive, bawa anak buah untuk berkhidmat kepada masyarakat kerana saya tahu mereka lah yang memenangkan saya. Jadi saya rasa tak ada kalau kita terlupa, kata orang Terengganu kata Pengkalang ni tak boleh tinggal. Oh, keluar dah. Mana Pengkalang kita ni, pok kita tak boleh tinggal. Aku kata orang tu jangan tinggal Kalang. Mana ni yang menentukan. Sebab tu saya pastikan apa saja masalah Hulu Terengganu kita selesai. Baru ni isu komputer. Bila kamu Webi, anak saya dah masuk universiti, dah ada duit komputer, Covid pula kerja kena buang. Okey. Kita dah bagi lebih daripada 50 komputer. Kepada mahasiswa pelajar politeknik, pelajar kolej yang tidak ada komputer. Yang sekolah rendah nak letak komputer juga. Saya kata sekolah rendah kita tak beli komputer. Kita beli masa ni PDPR tu, kita beli handset ataupun gadget untuk kita beri. Lebih dari 50 kita bagi. Maksudnya tugas di peringkat kementerian pun Datuk jalankan dekat jadi parlimen kita nampak memuaskan hati mereka. Cuma saya minta maaf kepada seluruh rakyat Hulu Terengganu lah. Kita dah buat majlis besar-besar. Sebab bila buat majlis besar-besar, kita ni bila berang free ni semua nak. Ada kawan saya kata benda yang paling sedap atas muka bumi ni dah barang percuma. Jadi bila kita buat ada masalah beritahu, kita cuba usaha. Alhamdulillah setakat ni insya-Allah lah. Okey, kita pergi pula kepada isu politik boleh ya Datuk Okey. Boleh, saya tanya saja. Okey, macam mana hubungan dengan UMNO setakat ni? Sebab ialah sebelum ni kan Datuk keluar dikatakan mendapat restu daripada parti. Jadi hubungan Datuk tu macam mana sekarang? Untuk makluman, ada yang kata saya pengkhianat, ada yang kata saya ni katak, ada yang saya kata ni murtad, ada whatever nak gelar saya terima. As a politician, kita terima dengan hati terbuka. Whereas saya berpegang kepada pesan amanah daripada Tan Sri Wang Mukhtar arwah. Dia kata masa mula saya menang 99. Masa tu PAS menang di Terengganu. Saya cuma 4 orang saja menang. Tan Sri Wang Mukhtar kalah masa tu. Mak Said pun kalah, Datuk Durih pun kalah, Yusof Nur semua kalah. I pun from nowhere daripada cikgu dia pun menang. Aku kata siapa Wasu Wahid ni? Siapa ni? Kena okey, menang pun 120 undi. Tapi apalah menang. 200 undi. Jadi Tan Sri Wang Mukhtar panggil saya, dia kata YB nak pesan. Pesannya ialah kita politik ni kita buat baik pun orang kata, kita buat tak baik pun orang akan kata. Betul. Cuma ingat buatlah apa saja, janji tidak berdosa. Yang pertama. Yang kedua dia pesan kepada saya ingat saya arwah. Dia kata buat suatu benda, kita pakai ayat ni, buatlah seikhlas mungkin. Bila kita ikhlas, Allah akan angkat ikhlas itu ke langit dan Allah ganti petunjuk kepada diri kita. Jadi saya pegang kata tersebut, maka saya apa yang saya buat sekarang, saya cuba memenuhi apa yang diminta oleh arwah. Dan alhamdulillah kita nampak memang ada bantuan, pertolongan dan inayah daripada Allah SWT dengan sepanjang saya menjadi wakil rakyat. Yalah, dia dapat penggal daripada 99. Masa 99 kita bertanding, orang yang kalah kita menang. Baru ni pula kita bertanding, orang yang kalah kita menang juga. Ini rahmat Tuhan. Untuk makluman, di Terengganu atas kursi UMNO saya dengan Tok Duri saja menang. Jadi lain semua kalah. Okey, Datuk. Datuk ambil tindakan untuk keluar daripada parti UMNO sebab katanya nak perjuangkan isu rakyat. Waktu tu Datuk cakap Pakatan Harapan tidak memberi peruntukan kepada Datuk. Ya, sebab Datuk tak boleh nak berkhidmat kepada rakyat. Saya nak tanya betul-betul. Pakatan Harapan memang tidak memberi peruntukan kepada Datuk? Dia beri 100,000 setahun. Okey. Dan untuk makluman sebelum saya berhijrah, daripada saya bukan lompat, berhijrah kepada yang kurang baik, kepada yang lebih baik. Kalau kata memang baik untukmu, apa tu whatever lah. Whatever lah, dia terima lah. Tapi saya dapat penggal tak kaya mana pun. Tapi tak miskin. Tak miskin. Saya jumpa Datuk Duri. Saya beritahu tu, saya bercadang gini-gini.
Kata, okey. Tak ada masalah kata. Yang pertama, jangan lari asas perjuangan. Okey. Yang kedua, dia kata daripada Besut ke Kota Anu ni ada berbagai jalan. Boleh lalu ikut Patah, boleh lalu ikut Kuala Berang, boleh lalu ikut Dungu. Jadi sampai Kota Anu. Banyak jalan. Banyak jalan. Jadi kita dan Asrat nak membantu rakyat dengan 100,000 yang diberi oleh kerajaan PH kepada BN ketika itu, nothing to do. Tak ada benda boleh buat. 100,000 nak jaga 2,400 km persegi. Dengan 100 lebih kurang 100,000 rakyat Ulu Terengganu. Tak mampu. Jadi dengan 100,000 duit untuk bayar pejabat pun tak mampu. Saya boleh pejabat. Jadi bila berhijrah, kita dapat peruntukan 3.5 juta. Berapa ribu kali ganda tu? 3.5 juta untuk 30 juta. untuk satu pembangunan, untuk satu parlimen. Oh. Untuk pembangunan, untuk buat baiki rumah rosak, untuk baiki jalan, baiki parit, untuk bantuan sekolah dan sebagainya. Masa tu bila saya begitu, kawan-kawan cikgu, guru besar, "Baby, ada tak peruntukan sikit untuk sambut air guru?" "Ada, kita bagi." Air guru pekat ke negeri, air guru pekat daerah, kita bagi. Beza tak dengan peruntukan yang diberi pada oleh UMNO sebelum Pakatan Harapan mentadbir, maksud saya? Betul, samalah. Masa UMNO Petah, pembakar tak dapat peruntukan. So sekarang ni seri lah. Masa aku kuasa, mu tak dapat. Masa aku mu kuasa, aku tak dapat. Fair lah. Fair. That's why dia dengar yang Fahmi Fadil kata dia cadang supaya diberi sama peruntukan. Itu ada pro and con lah, ada baik dan buruk. So bila ada peruntukan yang begitu banyak pun tak cukup. Orang rumah atap kena ribut sebuah rumah. Kalau kita ada duit, tak ada peruntukan, kita bagi RM1 lah. RM1 pakai derma. Lepas tu senyap. Okey, macam mana pula peruntukan di bawah, yalah sekarang di bawah Perikatan Nasional kan, peruntukan di kawasan pembangkang macam mana tu? Berapa? Saya rasa sama ke macam mana? Pembangkang tak dapat peruntukan. Saya tahulah. Tak dapat peruntukan. Jadi samalah maksudnya. Kau bagi. Sama, mana fair lah. Fair lah. Fair and square. Okey, saya nak tanya tu. Sebab sekarang Bersatu adalah kerajaan Perikatan Nasional. Datuk pun cakap senang nak berurusan kerana rakyat sekarang. Tapi ada juga pihak yang mempertikai, yang mempersoal mana pendirian Datuk selama ni, sebab Datuk merupakan otai sejak tahun 90-an bersama dengan UMNO, tiba-tiba join pula dengan mula-mula bebas kemudian masuk ke Bersatu. Nabi kata, hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Maksudnya manusia yang paling baik atas muka bumi ini adalah manusia yang banyak memberi manfaat. Okey. Yang banyak memberi kebaikan. So, dengan menyertai parti kerajaan, maka kita akan banyak memberi manfaat. Manfaat tu untuk diri kita pun ada, untuk rakyat-rakyat kita ada, untuk masyarakat ada. Macam saya katakan tadi, dengan 100,000 manfaatnya 100,000 je lah. Tapi dengan 3.5 juta, manfaatnya 3.5 juta lah. Maknanya jalan rosak terlebeki, jambatan parit tersumbat, rumah semua terlebeki. Jadi itulah tujuan kita wakil rakyat. Kita wakil ni, pakar kita ni lepas tu duduk cokor rumah, tidur, lepas tu 5 tahun keluar balik, pakar balik, tu je wakil rakyat. Okey, kita terima alasan Datuk untuk lompat parti kerana nak berkhidmat kepada rakyat. Tapi masalahnya sekarang ramai yang lompat ni sebab nak selamatkan diri mungkin daripada kes mahkamah contohnya. Sebab Datuk cakap tadi kalau kita lompat ni sebenarnya tak berdosa pun. Sebab dia banyak, kita nak beri banyak manfaat kepada rakyat. Tapi ni kes ni ada sesetengah ahli pemimpin politik yang melompat kerana ingin menjaga kepentingan peribadi. So, boleh tak Datuk komen sikit tentang benda ni? Yang tu Datuk komen. Sebab itu saya tak kait. Saya nak cek harta saya, nak cek aset saya, cek. Saya tidak pernah ada kes, tak pernah ada masalah, tak pernah ada mahkamah, tak pernah ada LGDN, tak pernah ada SPRN. Mana orang yang dikatakan ada kes yang itu, waktu link bertanya orang lain. Okey, saya tanya Datuk sebab mereka berhijrah menjadi pimpinan mewakili bebas tapi memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Of course sedikit sebanyak dia memberi gambaran yang buruk kepada Bersatu. Kononnya mereka mendakwa Bersatu cuba untuk mengukuhkan kedudukan Bersatu sekarang sebelum menjelang PRU 15. Pada saya, kita negara demokrasi. Semua orang boleh masuk mana-mana persatuan. Tapi persepsi masing-masing lah. Mungkin yang kata saya lompat masuk Bersatu atau berhijrah masuk Bersatu kerana saya nak jadi Timbalan Menteri. Kerana lepas tu jadi masuk Bersatu. Tak pernah. Saya tak pernah demand apa-apa. Saya punya sejarah politik, saya tak pernah bertanding.
Kalau petani itu orang lawang saya. Nah, masyarakat ni kita tak nak jadi ketua bahagian, nak jadi naik ketua bahagian, nak jadi timbang, tak ada. Tak ada. Untuk maklumat, Datuk Idris, Datuk Idris, my sifu lah. My boss, ex-boss, boss until now, offer saya SU perhubungan. At the first place, saya tolak. Saya tahu masa tu ramai orang lobby ni ada SU perhubungan UMNO Terengganu. Tapi Datuk, saya tak mahu, saya tak mampu. Datuk dia kata, belak mu ni. Orang lain lobby nak, mu tak nak. Saya kata, saya tahu siapa saya. I not ambitious person. Saya nak, saya tahu apa saya boleh buat, saya buat. Tapi kalau saya benda saya buat, saya tak diri. Jadi kalau kata saya lompatkan nak jawatan, saya lompat ni kan, no. Sebab saya pernah daripada susah, hidup umpama kai pagi makan pagi, adik-beradik ramai, maknanya suffer, tapi kita tahu susah tu. Jadi bila kita kembali susah, it's normal. Kita tahu sebab kes Datuk ni memang berbeza dengan pemimpin politik yang lain. Tapi mungkin saya beri ruang kepada Datuk sebab pengarah komunikasi PKRYB Fahmi Fazil ada mendakwa terdapat beberapa ahli parlimen mereka yang mungkin dibeli oleh Bersatu. Jadi saya bagi ruang kepada Datuk untuk jelaskan. Betul ke dibeli? Saya tak pasti beli atau dibeli, dilobi ataupun dengan sukarela. Tapi ya, kita politik ni looks like marketing. Siapa yang offer lebih baik, siapa yang boleh menyumbang lebih baik, siapa yang boleh memberi yang terbaik. Macam saya nampak dengan Bersatu ni kita dapat banyak manfaat untuk rakyat. So, yang masalah Bersatu. Bukan kerana kita benci kepada UMNO. Bukan kerana kita benci kepada penama, tidak. Kerana kita nampak dengan ini sahaja vehikel kita untuk bantu rakyat. Maknanya kita bukan benci kepada UMNO, tidak. Tidak ada keadaan tersebut. Tapi dengan cara ini kita rasa kita dapat berkhidmat kepada rakyat, dapat menyumbang kepada pembangunan Hulu Terengganu, dapat membantu masyarakat ataupun golongan yang kurang bernasib baik. Jadi ini cara dia. Jadi kita ni sebagai alat saja untuk nak menyampaikan. Sebab itu tujuan orang undi kita. Orang undi kita lepas pakah tu balik tak ada. Lepas undi kita dia perlu tengok pembangunan fizikal, perlu tengok kesusahan dia, yang perlu dibantu. Jadi setakat itu dibantu, nak temu duga kita wakil rakyat Hulu Terengganu ni 24 jam dengan rakyat. Kita ada bisnes. That's why saya beritahu nombor telefon saya bagi kepada semua rakyat Hulu Terengganu. Dan mereka boleh call saya bila masa 7 hari seminggu. Maksudnya Datuk tak pasti sama ada mereka dibeli ke atau dilobi ke atau sukarela ke. Okey. Jadi apa pandangan Datuk apabila Pakatan Harapan melabel Bersatu adalah pengkhianat? Ya, sebenarnya siapa pengkhianat ni kalau tengok daripada persepsi dia ni pengkhianat. Kalau tengok dari perspektif yang melawan dia ni hero. Tengok siapa yang mengeluarkan kata-kata tersebut. Jadi kalau tengok PH, 2 tahun pengalaman PH. So, tengok apa yang berlaku. PH 2 tahun, isu LTTE hangat. Isu menghina penguatkuasa hangat. Isu menghina raja hangat. Isu menghina bangsa hangat. Menghina hangat. Every day tengok dalam Facebook pegawai penguatkuasa MPSJ diherdik ataupun dihalang bertugas di tempat bertugas. Kemudian isu memaki raja-raja. Jadi itu sebenarnya manifestasi daripada kegagalan. Kemudian pekerja swasta sekolah daripada 6 orang terpaksa dipotong tinggal 4 orang kerana Menteri Keuangan kata negara dah nak bankrupt. Jaga sekolah daripada 3 orang tinggal seorang kerana duit tak ada. Itu yang dikatakan. Kita percaya dah sebab itu kata kerajaan. Tapi bila tengok yang kena berhenti kerja sapu-sapuah, cleaner di sekolah orang Melayu. Yang jaga-jaga ni orang Melayu. Ni apa benda agenda ni? Ya ni kita punya suuzon, sok jahat kita. Jadi nampak tak betul ni. Tapi dalam masa sama utusan Melayu pun ditutup. Sebab ni resis. Betul tak?
Jadi bila lepas 22 bulan benda ni berlaku, alhamdulillah, dengan trigger je kerana kita nak orang melompat atau berhijrah. Itu trigger yang menjadikan kat hari ni. Sebab tu me lah, UMNO jangan dabik dada kata kita ni pengkhianat ni, sebab apa yang berlaku ni punca pada kita. Kalau kita tak cross over 6 orang ni, rasa tak jadi. Sampai sekarang lagi mungkin Guang Eng masih lagi Mufti Kewangan. Dan sampai sekarang pun saya yakin Susah Malaysia masih belum boleh dibuka. Jadi ini yang berlaku. Jadi masa saya lupa itu sejarah. Yang trigger benda ni kita 6 orang. Datuk Hamzah Zainuddin, Datuk Latif, kemudian Iqmal, Datuk Iksi Iqmal, kemudian Fasiah, kemudian Syabudin, kemudian saya. 6 orang. Betul. Jadi ini yang trigger. Jadi jangan lupa benda tu. Kalau tidak, dan tambahan pula Tuhan beri rahmat kepada kita, nak beritahu kepada penonton, perkara ini berlaku 1 bulan Mac. Okey. Katakan 1 bulan Mac tersebut Tan Sri Muhyiddin tak dapat majoriti. Katakan 18 bulan Mac Covid. What will happen? I boleh imagine akan berlaku havoc, akan berlaku tak ada bantuan prihatin, tak ada. Mungkin akan dah dihuru-hara, rakyat lapar. Jadi Tuhan beri rahmat dan masa 18 hari Tuhan gantikan dengan seorang pemimpin, Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin ni saya masih ingat lagi, jawatan ni bukan dia nak. Malam Tun Mahathir letak jawatan 24 bulan, malam tu dipanggil semua ahli Parlimen 1. Dia kata okey, esok atau lusa Tuanku Agung akan panggil kita seorang-seorang untuk beri SD. Ingat, keputusan kita akan sokong Tun Dr. Mahathir lagi sebagai Perdana Menteri. Itu pesan Tan Sri Muhyiddin pada semua ahli Parlimen Bersatu. Saya kat tangan. Saya kata ini dah 4 penggal dah. To me nothing to lose and nothing to fear. Tan Sri, saya tak setuju kata. Malam ni saya cadang Tan Sri sebagai Perdana Menteri. Saya cadang. Memang masa tu dah menyatakan sokongan pada Tan Sri Muhyiddin. Okey. Jangan, bukan saya nak jet Tan Sri. Tapi rasa itu ni masa. Okey. Tapi apa jawab Tan Sri? Saya mesti ingat. So, demi Allah, saya tak nak jawatan ni. So, sekarang saya ingat, bila jawatan tidak dilobi, bila jawatan tidak dibeli, maka apa saja masalah, Allah akan bantu. Sebab tu ada masalah Covid, Tan Sri Muhyiddin senyum selesai. Ada masalah ni selesai. Ada masalah ni selesai. Dulu negara nak bergerak, tapi baru ni 23 bilion pula diberi. Mana duit ni datang? Jadi ni saya nampak bila nawaitu pemimpin sebut bukan nak lobby, maka Allah akan bantu. Tapi jawatan tu kalau nak, ada orang yang nak jawatan. Pahumu nak jawatan. Tapi Nabi kata, aku bagi, tanggung sendiri. Apa masalah? Ini pemahaman sajalah. Mungkin saya salah. Okey, tentang mempertahankan bangsa Melayu, institusi raja-raja, semua ni hanya berlaku waktu zaman pemerintahan Pakatan Harapan dan ia tidak berlaku pada zaman pemerintahan UMNO BN. Betul tak, Datuk? Maksud berlaku? Masa pemerintahan UMNO BN, perkara ini tentang maksudnya tidak berlaku. Isu tersebut betul. Hangat, betul? Okay. Masa BN dulu tak berlaku. Kemudian masa Pakatan Harapan amat panas isu tersebut. Okay. Orang di Parlimen saya masih ingat lagi, orang PAS hentam pasal LTTE. DAP dengan PKR sebahagiannya hentam pasal Daesh. Jadi pertemuan dua benda. Kemudian isu raja-raja, isu pegawai kita, isu pemandu bas di Terajang dalam bas. Semua masuk dalam Facebook. Tapi sekarang ni alhamdulillah. Tapi kita nampak je persamaan antara UMNO dan juga Bersatu mempertahankan bangsa Melayu, institusi raja-raja. Jadi kita ada kebersamaan tentang perkara ini. Yang menjadi pertikaian adalah 13 kerusi panas. Jadi macam mana nak selesai ni, Datuk? Yalah, kita kadang-kadang kita tengok perbezaan. Kita tak tengok persamaan. Jadi kerusi panas yang dikatakan tu ialah kerusi yang dikatakan kerusi yang crossover ni lah. Okey, to me apa ke? Ada satu parti saja ke yang mampu mengurus negara? Adakah macam saya diurutkan ni, adakah wakil UMNO saja ke yang boleh berkhidmat pada rakyat? Adakah wakil lain, parti lain tak boleh? Saya sudah terbuktikan bahawa saya daripada UMNO sekarang masuk Bersatu, kita sama je, tak ada beza. Kalau UMNO mula, saya masa UMNO mula saya boleh berkhidmat, boleh bangun, boleh bina bangunan sampai 30 tingkat. Sekarang saya Bersatu, saya tak boleh buat bangunan. Itu mungkin salah saya. Tapi saya tak ada beza. Cuma parti saja berbeza. Cara perkhidmatan, cara bertemu rakyat, cara menyelesaikan masalah sama saja.
So tak ada boleh claim bahawa ni kursi aku, tak boleh. So saya sekarang kata sekarang ni bersatu di Hulu Terengganu, bersatu di Larut, bersatu di Mersing. Jadi kalau UMNO rasa nak lawan tanding kita yang prinsip, I punya prinsip mudah, kita ni tak berani, kita ni is not brave enough, tapi kalau ajak bergaduh tak lari. Tapi masalahnya mereka mendakwa itu adalah kerusi tradisi UMNO, sebab tu mereka nak kembali kerusi tersebut. Dan kiranya Datuk dulu pun menang di Parlimen Hulu Terengganu atas tiket UMNO. So, saya setuju. Tapi kalau kursi tradisi UMNO, seluruh kursi 222 kursi ni pun UMNO semua UMNO dulu. Maksudnya mungkin akan ada perbincangan mengenai perkara itu ke? Kita terbuka. Dan saya tahu, sambil saya bertanya tak benar saya tahu. Terpulang pada pucuk pimpinan. Maknanya pada kita, kalau kata kursi UMNO, di Hulu Terengganu kita ada 4 dong. Satu parlimen. 3 dong MAPAH menang. Satu je UMNO menang. Tapi apa parlimen boleh menang? Macam kursi Haji, itu pun ke kursi tradisi UMNO. Dia kalah 4 undi baru ni. 4 undi saja kalah. Jadi kalau dikatakan dia boleh claim, tapi kita kembali pada ayat. Dan situasi di Terengganu saya nampak 30% UMNO totok, 30% PAH totok. Yang menentukan menang kalahnya ialah orang atas pagar. Orang atas pagar. Kata fan standing atas pagar yang menentukan. Jadi sekarang ni nampak orang muda sekarang, generasi muda hari ni dia tak pilih parti. Okey. Dia dah terbuka, dia dah ada pengalaman, dia dah boleh akses semua maklumat melalui Facebook dan sebagainya. Dia tengok siapa calon. Jadi kalau calon tu calon yang berbawa, orang Terengganu kata calon yang senang kira, mudah bahasa. Maka dia boleh menang. Walaupun apa parti dia bertanding. Sebab saya nampak itu punca. Yang kedua, contoh yang saya katakan tadi. Calon yang nak bertanding pilihan raya ni calon yang kelulusannya taklah hebat sangat. Yang nak mengundi ni yang ada PhD, yang ada master. Dia kata fikir banyak kali, calon tak cerdik pada aku. Macam mana aku nak bawa nasuh dia bawa idea ataupun maklumat daripada aku. Jadi ini yang berlaku. Inilah yang berlaku sekarang dan seterusnya untuk masa-masa yang akan datang. Okey, saya nak bacakan sedikit komen daripada netizen yang mengikuti live Facebook Utusan Online dan juga Cosmo Online daripada Koholarat. Masa Pakatan Harapan 100,000 peruntukan tak cukup. Lah ni berapa ribu? Dan kenapa YB buat agih mas 4 keping serumah je ke? Apa dia? Netizen. Saya rasa dia daripada Parlimen Hulu Terengganu ni. Dia kata masa Pakatan Harapan 100,000 peruntukan tak cukup. Lah ni berapa Perikatan Nasional bagi? Kenapa tak sama dengan maksudnya kalau ingin membantu kerajaan, kenapa nak membalas balik kepada pembangkang dengan memberi peruntukan yang sedikit? Dan dia cakap agihkan face mask 4 keping serumah je ke? Saya Facebook tu saya tahu, tapi nak sekotak pergi ambil rumah lah. Lebih daripada 4 keping. Tak tahulah tu 4 keping tu. Tapi nak sekotak kedua kotak pergi ambil rumah. Kita pun ada yang cok saya pun nak pakai lah, yang cok parti pun ada. Tapi yang kami kata 1,000, sekarang ni 3.5 juta. Itu untuk semua parlimen sama ke? Untuk parlimen kerajaan. Parlimen kerajaan. Pembangkang tu dia bakang berapa bagi? Macam kita ada anak yang degil dengan anak yang baik. Adakah nak bagi sama rata? Kalau bagi sama rata tak ada. Kita sekarang ni fikir untuk rakyat, bukannya parlimen kerajaan atau pembangkang, rakyat tu sendiri. Maksudnya dia akan berhadapan pada situasi yang sama tu. Macam dulu tu cakap 100,000 tak cukup. Okey. Jadi macam mana juga mereka nak berkhidmat untuk rakyat jika peruntukan tu sekecil itulah maksudnya. Jadi kalau jawapan saya, kalau nak berkhidmat kepada rakyat bersama kerajaan lah. Si presiden nak berkhidmat kepada rakyat, dia bersama kerajaan lah. Okey, jadi sebab masa UPA dulu dia buat kita macam tu juga. So kita sekarang ni kerajaan, kita buat macam tu, so fair and square. Jadi ini satu mungkin cara kerajaan. Kalau kita nak beri sama rata, I think tak fair lah. Macam kita ada anak yang degil, yang babi, ada anak yang baik. Kalau kita bagi sama rata, yang babi tu mungkin kita piak dia dua kali sehari. Yang ni mungkin kita puji. Jadi kalau kita bagi sama rata, sebab tu Islam kata adil tu wudi asyab fi mahalli, letakkan sesuatu pada tempat dia. Tapi dalam hal ni kesianlah masyarakat. Maksudnya kalau ada bumbung ialah atap
runtuh ke apa ke, mereka tak dapat peruntukan. Jawapan saya, kalau siang pernah cakap, pujuk yang bermak tu bersama gaya. Untuk nak dibela. Itu jawapan saya. Okey. Merujuk kenyataan pengarah pilihan raya UMNO sebelum ini, Datuk Seri Tajudin Rahmat. PAS perlu bantu UMNO jika bertembung dengan bersatu di mana-mana kawasan yang ditandingi. Jadi soalan saya kepada Datuk, bersatu kecil hati tak kalau PAS tidak berpihak kepada Dia setakat ni untuk Terengganu PAS dengan bersatu cukup apa? Okey. Cuma bersatu dengan UMNO saja kurang apa? Bukan kita nak apa, kita terbuka. Mereka jemput majlis tak hadir tapi PAS hadir. Kita buat program dia tak hadir, kita jemput tak hadir. Tapi okey tak apalah. Dia punya hak tak hadir. Kita buat program tak hadir, no problem. Kita ada sahabat kita. Dan PAS dengan UMNO ni saya dibesarkan dalam negeri PAS. PAS dengan UMNO ni 60 tahun bergaduh. Isu kafir, mengkafir, isu dua imam, isu kahwin 2 kali, isu bercerai, berai, isu banyak. Tapi macam mana boleh bersatu? Tapi sebab apa dia marah sangat pada bersatu? Itu persoalan. Yang sampai sekarang saya tahu jawab. Sebab apa dia marah sangat ke bersatu? Dia marah sangat pada kita yang crossover sebab kita ni untuk rakyat. Kita buat berkhidmat untuk rakyat. Tapi macam mana pula kalau di kawasan lain? Maksudnya kalau PAS lebih berpihak kepada UMNO, jadi bersatu okey ke? Setakat ni kita nampak rakyat faham bahawa bersatu lebih terbuka. Yang membuat havoc, yang buat masalah, saya baca dosa khabar, yang nak adakan pilihan raya segera ni UMNO je. DAP tak nak, PKR tak nak, UMNO tak nak. Tak nak. Tapi UMNO je yang tu buat pilihan raya segera. Kalau boleh sederhana buat pilihan raya. Mereka merasakan mungkin as a big brother yang penuh berkalaman, macam ni lah saya nampak. Mungkin sahabat kita UMNO marah lah. Analoginya, kita ni masa muda lagi deber. Tahu deber? Ujung-ujung sikit ajak kerja. Datuk kena explain. Mungkin ada penonton kita yang mungkin tak faham deber ni benda. Deber ni something lah. Something. Awak tengok sikit ajak gaduh. Lambat tak lembu bahu sikit tumbuk orang. Jadi bila kita dah umur tua 60 tahun ni, kita rasa kita masih gagah lagi. It's wrong. Terus memang kita hebat kita. Tapi sekarang ni kita dah 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun. Mulut dia gagah. Kalau dah mulut je kuat, orang tolak pun rebah. Jadi kita kena sedarlah. Suasana dah berubah, keadaan telah berubah. Jadi saya tidak ada musuh pada siapa-siapa. Cuma apa yang saya buat ni, to me mungkin kata saya bohong, lillahi ta'ala. Sebab saya pernah tidak bertanding, tak pernah jadi wakil rakyat, tapi tak pernah sedekah pun. Walaupun masa tu saya ditarik balik semua jawatan-jawatan. Saya sama-sama UMNO. Tertarik jawatan, kursi company bers, IGLC. Okey. Datuk Seri Mas Said telefon so, namamu tak ada dalam senarai. Faham tak? Masa 2008 tu. Senang je, tak ada sudah lah. Ada tanya apa tak ada, apa masalahku. Aku daripada 100 undi naik 4,000 undi. Orang lain semua dia jatuh, aku naik lagi undi. Okey, tak ada sudah, tak ada rezeki lah. Tapi ada rezeki lain. Simple. Yalah, masalah bukan semua orang pemimpin politik yang berfikiran seperti Datuk. Betul lah. Betul Itu kata sebab kata rambut sama hitam tidak lain. Betul. Beza-beza. Okey, saya nak tanya, kalau PAS ambil pendirian berkecuali, bolehkah bersatu ni survive dalam keadaan sebenarnya sekarang ni bersatu mengharapkan daripada PAS untuk berkempen pilihan raya nanti? Kita nampak memang ada kekurangan lah. Tapi kembali pada apa saya kata tadi, ia bergantung pada calon. Dunia hari ini, Allah baru ini bergantung kepada siapa calon. Calon tersebut bertanding, kalau dia bagus, dia baik, dia berkhidmat, itu atas calon apa pun dia akan menang. Ini perbuahan generasi Y, generasi Z sekarang, yang orang muda-muda sekarang. Tapi kalau calon tu you hebat parti macam mana pun tapi you tak perform, you hebat macam mana pun parti you tapi you ni sombong, you hebat macam mana parti you pun you ni tak suka untuk didekati, sorry lah. Nampak macam tu sekarang. Maksudnya bersatu tetap perlu mengharapkan PAS dalam dan seterusnya kita perlu, kita bukan perlu PAS saja, kita perlu pada semua orang yang nak bersama dengan kita. Sebab kenapa untuk mengurus nama tabir negara Malaysia kita kena bergabung. UMNO sendiri pun tak mampu dah nak berkawan, nak mengurus Malaysia kalau tak bergabung parti lain. Sekarang ni UMNO katakan di tanah 80 kursi. Kita ada 220 kursi. So mesti bersahabat dengan orang lain juga, nak Sabah, Sarawak dan sebagainya. Betul. So kita kena ada konsep
ukhuwah. Konsep bersama dalam mengurus negara yang berbangsa ini supaya ia terus maju. Bermakna Datuk mungkin ke mengharapkan masih ada rundingan kerjasama bersama dengan UMNO walaupun UMNO telah menetapkan untuk tamat kerjasama sehingga PRU15 nanti? Saya kata ayat Quran, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan agama Allah, dengan perpaduan ini jangan berpecah belah. Jadi kita akan mengalu-alukan seberapa banyak orang lain, tak kira bangsa apa, parti apa, supaya bersama. Sebab kita berpolitik ni ialah kita tidak ada musuh yang kekal, kita tak ada sahabat yang kekal. Hari ni kita berbalah, esok kita sahabat. Lepas dengan UMNO 60 tahun bergaduh. Tak pernah termimpi pun satu masa dia akan bersama. Jadi kita yang baru muda ni baru saja. Tiba-tiba oleh kerana masa sikit dia menyalahkan kita sampai nak rock. Saya rasa it's not fair. Okey, tapi Bersatu merupakan parti yang baru. UMNO tak nak bekerjasama dengan Bersatu kerana dilihat Bersatu ingin sembelih UMNO. Mungkin Datuk boleh komen sikit tentang isu ni. Saya rasa ingin sembelih UMNO tak betul. Kita tak pernah rebut bukan kursi UMNO. Kita tak pernah terkeluar pun daripada pimpinan kita bahawa kita akan bertanding kursi ni, kursi pegang kita nak bertanding, kursi Pagi Datuk, tak ada. Macam mana kita nak sembelih dia? Kita tahu siapa kita. Kita ni kecil je. Macam mana nak sembelih gasi yang besar? Jadi saya rasa it's wrong lah, it's wrong. Tak pernah berlaku pun kita nak musuh orang, kita nak jatuhkan, tidak. Setakat ni Presiden kita Tan Sri Muhyiddin, pimpinannya kita maknanya walaupun UMNO kata nak putus, kita minta Tan Sri Muhyiddin sebelum dia berkohon ni, Tan Sri berdoalah depan Kaabah supaya terbuka pintu hati UMNO untuk bersama kita. Tapi kat mana kita takut? Nak tahu orang takut tu. Kita tak berani tapi ajak kita tak lari. Simple. Kenapa kita takut? Okey, kalau kita melihat pada PRU14 sebanyak 52 kerusi yang ditandingi Bersatu, hanya 13 sahaja yang dimenangi oleh Bersatu. Bermakna kekuatan Bersatu tu kurang. Di pantai maksudnya di pantai timur lah, termasuk di pantai timur. Jadi adakah mungkin Bersatu memberi laluan kepada PAS di pantai timur untuk bertanding di kerusi-kerusi yang ada? Saya support dua senario berbeza. Itu pilihan raya yang 14, kita bertanding nombor 3 menang 13 kan? 13. Tapi di Sabah kita bertanding 21, kita menang 14. Di menang 11 jadi 14 masuk. UMNO bertanding 32 pun menang 11 juga. So masa pilihan yang ke-202 yang ke-14 tu berbeza dengan senario ketika sekarang. Jadi kita nampak apa yang berlaku, rakyat semakin memati, rakyat melihat, rakyat menilai. Jadi sekarang ni saya nampak kerajaan kita stabil. Kerajaan kita cuma yang duduk tendang dia babas sekarang ni ialah UMNO je nampak. Tu dia bawa Tan Sri bawa bas elok-elok duduk tendang belakang pilihan raya. Jadi tak boleh gitu. Just lepas. Jadi nanti akan bulang lah. Tan Sri Mahathir bawa bas, Anwar duduk tendang belakang. Nak berjabatan duri adalah tendang Anwar keluar, jatuh bas masuk belakang. Itu main analogi lah. Maksudnya Bersatu bersedia untuk memberi laluan kepada PAS ke? Kita bersedia. Sekarang tak bincang lagi, tapi nampak kita bersedia. Kita tahu, kita ukur baju di badan kita. Tahu kita kenal siapa kita. Okey, saya pergi pada soalan yang seterusnya. Pertempuran PRU15 ni kita ibarat macam Clash of Titan lah. Kita ada pemimpin UMNO dan juga PAS yang lantang di situ. Jadi ada ke tempat untuk Bersatu bersuara di Pantai Timur ni? Saya nampak kita di Pantai Timur ni tak ada isu sangat. Kerana macam saya di Terengganu, saya semua satu kursi saja. Bersatu di Terengganu saya seorang saja. Betul. Ahli parlimen yang dilantik. Datuk Azali Senator itu dilantik. Saya ni dipilih. Jadi saya nampak mana saya pergi sambutan okey. Sebab kita ada sahabat daripada UMNO, kita masih bersama, sahabat daripada PAS masih bersama, orang biasa tak ada parti masih bersama. Saya rasa this is not issue. That's why I kata, I beritahu kepada sahabat-sahabat, kalau betul ada kursi yang dikhahkan oleh kepada kita di Terengganu pun, tapi kita ada calon, dia rasa boleh menang, yang berkaliber, yang layak, maka kita biar luar depan. Kita terbuka. Tapi kalau kita rasa boleh menang, kita tanding lah.
Okey, berapa sasaran yang diletakkan oleh Bersatu setakat ni? Kita tak ada sasaran. Tak ada sasaran. Tak ada sasaran. Sebab saya kata, saya ni politik not by choice. Saya ni by chance. Ada rezeki ada, tak ada alhamdulillah. Simple. Okey, kalau kita melihat balik kerusi di Terengganu, 3 corner pertembungan antara UMNO, PAS dengan Bersatu. So waktu tu Datuk menang atas tiket UMNO sebanyak 49.6%. Ya, PAS pula 45% dan juga Bersatu hanya 5.4% sahaja. Jadi Datuk macam mana Bersatu boleh menang ke agak-agak untuk PRP 15 ni? Kalau gabungan PAS dengan UMNO dan Bersatu, kursi ni menang percuma lah, tak ada lawan. Betul. Kalau 3 penjuru. Kalau 2 penjuru. Tapi kalau 3 penjuru, saya nampak mesti ada peluang. Sebab saya kata tadi, Ulu Terengganu ni 3 dong kalah, Ulu Terengganu boleh menang. Maknanya ada something yang special lah. Ada satu tempat pula 3 dong menang, Parlimen kalah. Jadi ini pola pengundi sekarang. Okey, Bersatu is a new deal untuk pengundi PRU 15 ni. Mungkin Datuk boleh ceritakan, jelaskan kepada penonton kita apa jaminan kepada masyarakat sekiranya kita memberi mandat sekali lagi untuk terus menjadi pentadbir selepas PRU 15. Kita dah melalui setahun. Yang dapat bezakan zaman UMNO, BN, zaman PH, PKR dan zaman PN Bersatu. Bersatu ni parti yang kecil, kursi tak banyak, tapi hari ini reputasi dan populariti PM cukup hebat. Jadi nampak dengan sumbangan, dengan idea, dengan tawaran yang diberikan setakat ni, saya nampak PN ni lebih perhatian kepada rakyat sehingga rakyat tek pun PM layan, dan apa saja masalah rakyat cuba ditangani dengan cara yang terbaik. Dan saya rasa kita bertuah, bukan nak puji, kita bertuah kerana kadang kita berada dalam keadaan pandemik yang cukup hebat sekarang, kita masih boleh survive. Walaupun ada terkesan, saya tahu ada terkesan, ada yang berhenti kerja, ada yang kena buang, ada yang separuh gaji, ada yang tak ada kerja langsung. Tapi kita ada cara-cara untuk membantu. Maknanya kalau kita tanpa, macam saya katakan tadi, kalau kita mungkin di bawah PH, mungkin benda di sini tak berlaku. Mungkin tak berlaku. Sekarang ini betul. Jadi kita nampak bahawa suasana ini adalah suatu benda yang boleh diteruskan. Satu, yang kedua, saya pegang kepada saya kata tadi bahawa jawatan ini Tan Sri Muhyiddin tak nak. Tak nak. Jadi bila tak nak, dia senang servis dan ada masalah, Allah akan bantu. Saya sebenarnya ada banyak lagi soalan untuk Datuk, tapi sebab kita tak ada masa, jadi soalan terakhir saya, Datuk akan kekal bertanding di Parlimen Hulu Terengganu? Depends. Saya kata tadi, saya ni orang kata tanding, kita bertanding. Aku kata tak bertanding, kita tak bertanding. Sebab kita pun, ya kelulusan pun ada juga rezeki. Mana tanpa jadi politik pun kita boleh hidup lah. InsyaAllah. Dengan sedikit rezeki pecing ada, boleh survive. Tapi kalau masih lagi diperlukan khidmat, masih lagi diperlukan sumbangan, kita akan beri. Saya terbuka. Sebab tu saya kata saya pernah jadi pembakang, pernah jadi exco, pernah jadi rakyat prebek, pernah tak bertanding. Jadi sekarang ni ahli parlimen, alhamdulillah. Okey. Jadi dengan penjelasan Datuk itu tadi, maka berakhirlah program Sembang Politik kita pada hari ini yang bersiaran secara langsung di Facebook Utusan Online dan juga Cosmo Online. Terima kasih Datuk kerana sudi hadir ke studio kita. Teruskan memberi sokongan kepada Utusan Online dan juga Cosmo Online. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.